Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Saya harap awak semua dalam keadaan yang sihat dan sentiasa mengamalkan norma baharu. Sebelum pelajaran diteruskan, kita semua tahu tentang kepentingan air dalam kehidupan seharian. Lebih 60% daripada badan manusia terdiri daripada cecair. Pengambilan air yang mencukupi sangat penting dalam kehidupan seharian. Air yang telah dimasak dengan betul sangat penting bagi mengelakkan tubuh kita daripada jatuh sakit. Sebelum kemunculan mesin penapis air yang mempunyai pilihan untuk air sejuk dan air panas, kita pernah menggunakan cerik untuk menjerang air. Air pernah dijerang dengan menggunakan api. Kini telah diinovasi dengan menggunakan cerik elektrik. Apa itu cerik elektrik? Apa bahagian dalam cerik elektrik tersebut? Fungsi bahagian tersebut? Okey. Hari ini kita akan belajar serba sedikit tentang cerik air dalam modul 7 iaitu elemen pemanas. Cerik air adalah sangat familiar dalam kehidupan seharian kita. Okey, hari ini kita akan mempelajari tentang menyatakan bahagian utama cerik elektrik, menjelaskan fungsi dan bahagian utama cerik elektrik, melukis litas skematik dan gambar rajah blok cerik elektrik dan menunjukkan cara penggunaan cerik elektrik berpandukan manual pengguna. Okey, cerik elektrik ni digunakan untuk mendidihkan air sehingga takat didih. Dia mampu menjimatkan masa dan lebih selamat kepada pengguna. Kerana jika menggunakan api, dia akan lebih terdedah ataupun beresiko untuk berlakunya kebakaran jika kita terlupa untuk menutup api tersebut. So, kalau guna cerik elektrik ni, bila dia dah masak ataupun mendidih, dia akan cut sendiri. Dia akan stop sendiri pemanasan air tersebut. Okey. Cerik elektrik ni berfungsi secara automatik dengan memutuskan bekalan elektrik apabila air telah mencapai takat didih. Okey, sama macam sebelum saya cakap sebelum ni. Kalau kita menggunakan api, jika kita terlupa ataupun tak ingat yang kita tengah masak air ataupun menjerang air, air akan sentiasa panas dan kuantiti air akan berkurangan dan boleh menyebabkan berlakunya kebakaran. Tetapi jika menggunakan cerik elektrik, cerik elektrik ni secara automatik memutuskan bekalan elektrik apabila air telah mencapai takat didih. So, bila dia dah sampai mencapai takat didih, dia akan automatik stopkan pemanasan air tersebut. So, air itu akan ada kuantiti yang sama dan mengurangkan risiko berlakunya kebakaran. Okey, seterusnya adalah bahagian utama cerik elektrik. Okey, ini kita dapat lihat di sini terdapat 6 bahagian utama cerik elektrik. Okey, yang pertama adalah elemen pemanas. Okey, ini adalah merupakan elemen pemanas pada bahagian badan cerik elektrik pula. Okey, ini adalah pada bahagian badan. Dan ini adalah penunjuk aras air. Okey, awak nak banyak mana air tu tapi jangan melebihi takat maksimum dia. Okey, suis jumplang. Okey, suis ni awak akan tekan bila awak nak hidupkan ataupun nak start menjerang air dan dia akan automatic cut off apabila air telah siap dididihkan. Okey, menggunakan palang 3 pin dan ini adalah merupakan talian bekalan. Okey, kita dah tahu apa bahagian utama cerik elektrik kan? Sekarang kita akan mempelajari tentang fungsi bahagian utama cerik elektrik. Okey. Ini adalah elemen pemanas. Elemen pemanas ni dia membekalkan haba untuk pemanasan air di dalam cerik elektrik. Okey, dengan elemen pemanas lah air akan dapat dididihkan. Tanpa elemen pemanas, air tidak akan dapat dididihkan ataupun dipanaskan. Okey, seterusnya adalah suis jumplang. Suis jumplang ni berfungsi untuk memulakan operasi mendidihkan air dan menamatkan operasi secara automatik apabila air telah mendidih atau masak. So, dia akan auto cut off apabila air telah dididihkan. Talian bekalan pula.
Okey, talian bekalan adalah menghubungkan cairan elektrik dengan bekalan kuasa. Tanpa talian bekalan, air tidak mempunyai bekalan dan tidak dapat dididihkan. Okey, seterusnya litas skematik dan gambar rajah blok cairan elektrik. Okey, yang awak dapat lihat, bekalan kuasa ni akan disambungkan kepada suis jumplang. Dan seterusnya akan disambungkan kepada elemen pemanas. Okey, apabila telah suis jumplang ni telah ditekan, elemen pemanas ni akan mula berfungsi untuk memanaskan air tersebut. Apabila air telah panas dan mencapai takat didih, suis jumplang ni akan tercut off. Okey, ini adalah contoh gambar rajah blok cairan elektrik. Bekalan kuasa, suis jumplang dan juga elemen pemanas. Okey, seterusnya adalah kendalian cairan elektrik. Okey, yang pertama, awak kena isikan air dulu ke dalam cairan elektrik. Pastikan air tidak melebihi paras maksimum dan tidak boleh kurang daripada paras minimum. Okey, jika awak terlebih paras maksimum, apabila mendidih tu air akan meluap-luap. So, berkemungkinan untuk keluar dan akan mencederakan awak adalah tinggi. Air yang telah dididihkan tu adalah bersuhu sangat panas, iaitu 100 darjah Celsius. Okey, seterusnya. Tutup tudung cerik dan sambungkan talian bekalan kepada soket alir keluar. Okey, apabila awak dah letak air, awak tutup atas dia, penutup tu, dan awak sambungkan talian bekalan kepada soket alir keluar. Okey, langkah yang ketiga. Awak onkan soket. Awak tekan suis jumplang bagi memulakan operasi mendidihkan air. Okey, suis jumplang ni yang awak tekan untuk menghidupkan dia. Okey, seterusnya suis jumplang akan terpelantik secara automatik. Lampu pandu akan terpadam apabila air telah masak ataupun mendidih. Okey, bila air yang awak masak atau jerang tu telah mencapai takat didih dia, suis jumplang ni akan automatik terpelantik. Dan lampu pandu yang berada di bahagian situ akan terpadam juga. Dan okey, macam saya cakap tadi, bila dia dah mendidih, dia akan auto cut off dan pemanasan akan stop. So, air akan panas. Kalau awak makin lambat guna, so air tu akan sejuk. So, di situlah berlakunya berkurangan resiko daripada berlakunya kebakaran kalau awak terlupa tutup ke. Okey, yang kelima ataupun yang terakhir, awak offkan suis pada soket alir keluar dan tanggalkan palang 3 pin setelah selesai penggunaan. Jangan lupa untuk tanggalkan palang 3 pin tersebut. Okay. Sekian, terima kasih. Sampai situ saja pelajaran hari ini. Okey, jika awak ada apa-apa persoalan atau pertanyaan tentang cairan elektrik atau apa yang awak tak faham pada hari ini, awak boleh terus hubungi saya. Dan saya harap awak dapat menyiapkan latihan ataupun TP yang telah diberikan dan hantar semula kepada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.